Perbezaannya, Rasul menerima wahyu ataupun syariat yang baru, Nabi meneruskan dakwah Rasul sebelumnya. Itu perbezaan dia. Sebab itulah semua Rasul, semua Nabi adalah Rasul. Tetapi tidak semua Rasul adalah Nabi. Semua Rasul adalah Nabi. Tetapi tidak semua Nabi adalah Rasul. Jadi berapakah bilangan Nabi dan Rasul? Berapakah bilangan Nabi dan Rasul? Bilangan Nabi dan Rasul yang tercatat, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa hadis yang berbeza. Hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Baihaqi daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu, dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah berjumpa Rasulullah SAW dalam masjid. Kemudian hadis ini panjang. Penghujung tu Abu Dzar bertanya, qal faqultu, lalu aku bertanya, ya Rasulullah, kam an-nabiyyun, berapakah bilangan nabi? Berapakah bilangan nabi? Lalu Rasulullah SAW jawab, bilangan nabi ada 124,000 orang. Ramai 124,000 orang. So jumlah yang ramai. Kemudian Abu Dzar bertanya lagi, kamil mursaluna minhum, berapakah bilangan Rasul di kalangan mereka? Berarti semua Nabi, semua Rasul adalah Nabi. Tetapi tidak semua Nabi adalah Rasul. Jadi kalaulah Nabi ada 124,000 orang, so berapakah bilangan Rasul di kalangan mereka? Ada beberapa hadis yang berbeza kat sini. Hadis ini sebutkan 313 orang, ada hadis yang lain 314, ada hadis yang lain 315, tetapi saya ambil hadis yang lebih general menyatakan 300 wa bid'u asyara nabiyan. Ada 313 hingga 319 orang rasul, ya. Ada 313 hingga 319 orang. Namun demikian, nama yang Al-Quran sebutkan hanya 25 orang je. Jadi ramai lagi Rasul yang kita tidak tahu. Dan dalam surah Ghafir ayat 78 Allah SWT jelaskan, walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naksus alaik. Wahai Rasulullah, sungguhnya kami telah mengutuskan rasul-rasul sebelum kamu. Minhum, sebahagian mereka, man qasasna alaik, kami ceritakan kisah mereka pada kamu. Wa minhum, dan sebahagiannya tidak kami ceritakan pada kamu. Maksudnya apa? Sebahagian Allah ceritakan dalam Al-Quran, sebahagian lagi tidak. Bukan sebahagian, sebahagian besar Allah tak bagi tahu dalam Al-Quran. Bahkan ada beberapa ayat yang menceritakan rasul-rasul dan Allah tak bagi tahu siapakah mereka. Dan mereka ini tidak termasuk di kalangan 25 orang yang kita tahu. Contohnya apa? Contohnya tuan-tuan dah hafal lah surah ni. Selalu tiap-tiap minggu baca. Fa'azzazna bithalithin faqalu inna ilaikum mursalun. Kami hantarkan 2 orang rasul pada satu kaum. Lalu mereka dustakan 2 orang rasul. Fa'azzazna, lalu kami kuatkan dengan rasul yang ketiga. Dan kesemua mereka berkata, wahai kaumku, kami adalah rasul yang Allah utuskan pada kamu semua. So 3 orang rasul Allah utuskan pada satu kaum. Siapakah 3 orang rasul ini? Wallahu alam, kita tidak tahu. Quran tak sebutkan. Setengah orang menyatakan bahawa 3 orang rasul ini ialah Simon, Petrus and Saint Paul. Mereka ini yang datang selepas Nabi Isa AS. Simon adalah golongan Hawariyun, Petrus adalah Hawariyun, dan Saint Paul, orang yang menjadi pendukung agama Kristian lepas itu. Namun dalam tafsir fi zilal Quran, dalam tafsir Ibn Kathir, dan saya lebih cenderung pada pendapat ini menyatakan bahawa it is impossible that those 3 prophets being sent by God to this place were Petrus, Simon and Saint Paul. It is impossible, mustahil.
Tak mungkin akan berlaku. 3 orang Rasul ni ialah Simon, Petrus dan Saint Paul. Kenapa tak mungkin? Kenapa mustahil? Sebab Simon, Petrus adalah golongan Hawariyun, pendukung dakwah Nabi Muhammad, Nabi Isa AS, termasuk golongan Hawariyun yang Allah rakamkan dalam Al-Quran, wa idh qala Isa bin Maryam lil hawariyina. Ketika mana Nabi Isa AS berkata pada golongan Hawariyun. Tetapi Saint Paul was the one who changed the teaching of Jesus, who created a new religion. Apa yang digambarkan oleh Hans Kong, Saint Paul was the real founder of Christianity. He brought the idea of Trinity in Christianity. So it is impossible that God sent a person who called people to worship Trinity. It is impossible. Tidak ada mana-mana para anbiya yang diutuskan oleh Allah SWT melainkan mengajak manusia menyembah Allah yang Esa. So Saint Paul adalah orang yang bertanggungjawab menukar agama Kristian kepada agama Trinity. Dan inilah yang disebutkan oleh Erwin Zetland, Saint Paul brought a new paradigm shift in Christianity. If not because of Saint Paul, the teaching of Jesus will remain a reform movement within Judaism. Kalau tidak kerana Saint Paul, gerakan yang dibawa oleh Nabi Isa AS merupakan gerakan tajdid di kalangan agama Yahudi, bukan agama yang baru. Tuan-tuan muslimin, dulu saya mengajar kat UIA bidang perbandingan agama. Subjek utama saya ialah agama Kristian. Dan saya selalu bawa pelajar-pelajar every semester pergi ke gereja, pergi ke temple, pergi ke gurdwara, supaya tengok dengan mata mereka sendiri, berbincang, berjumpa dengan padri, supaya tak bimbang bila graduate tahu berani nak jumpa padri. Kadang kita takut sangat nak jumpa dengan mereka. Nak pegang Bible pun kita takut, tuan-tuan. Kadang nak pegang Bible macam nampak hantu. Berapa ramai orang baca Bible dapat hidayah masuk Islam. Berapa ramai orang Kristian yang baca Bible akhirnya masuk Islam. Jadi kalau tuan-tuan pergi hotel 5 bintang, kadang ada Bible kan, buka baca, no problem, tak ada masalah pun. Tapi kalau tuan-tuan tak ada masa nak baca Quran, tak payah baca Bible lah, baca Quran je. Sebab dalam Bible masih banyak lagi fakta-fakta tentang akidah tauhid. Nabi Isa AS, even orang Melayu duk sibuk tentang Injil Barnaba. So Injil Barnaba menyatakan bahawa Jesus adalah manusia. No need to mention about. Bagi saya lah, tak perlu untuk kita heboh-hebohkan sangat tentang Injil Barnaba ni, sebab orang Kristian tak menerima Injil Barnaba. Dalam Injil yang ada di tangan mereka terlalu banyak ayat-ayat dalam Bible yang menyatakan bahawa Jesus adalah Tuhan yang Esa, Jesus adalah manusia, Jesus adalah Rasul. Dan dalam Bible yang ada di tangan mereka juga menyatakan bahawa Tuhan Maha Esa. Contohnya dalam Matthew chapter yang kelima ayat 17. Orang ramai bertanya pada Jesus, Rabbi, what is the most important commandment? Wahai guru, apakah ajaran yang paling penting yang aku bawa? The most important commandment is, listen, O Israel, the Lord, our God, is only one Lord. Love your God with all your heart, with all your mind, with all your soul. Ini ada dalam Bible yang mereka pegang sekarang. Apakah ajaran yang kamu bawa penting? Apakah ajaran paling penting yang kamu bawa, wahai Jesus? Lalu dia menjawab, ajaran yang paling penting aku bawa, wahai Israel, dengarlah. Tuhan kita adalah Tuhan yang Esa. Cintailah Tuhan kita dengan sepenuh hati kamu, dengan sepenuh minda kamu, dengan sepenuh jiwa kamu. So, satu benda yang unik, tuan-tuan, apa yang disebutkan oleh Michael Cervantes, seorang pemimpin Kristian yang mati dibunuh, hukum bunuh oleh orang Kristian kerana akidah yang dia bawa. Pada Quran ke-16 dia menyatakan bahawa I have read the Bible from cover to cover.
but I never find the word Trinity in the Holy Bible. Aku dah baca Bible kulit ke kulit, tetapi aku tak pernah jumpai akidah Trinity dalam Bible. Sebab itulah Encyclopedia Britannica menyatakan bahawa the teaching of the Old Testament is solidly a monotheistic teaching. Ajaran Perjanjian Lama adalah solid akidah tauhid. So, kembali balik, Ibn Kathir menyatakan bahawa 3 orang Rasul ini bukan Simon, Peter dan Saint Paul. Sebab Saint Paul orang yang bertanggungjawab mengubah agama Kristian kepada akidah Trinity yang ada sekarang. Dan untuk makluman tuan-tuan, mungkin tuan-tuan terkejut. Apa yang diajar, apa yang dipegang oleh orang Kristian sekarang, apa yang diajar oleh gereja, banyak bercanggah dengan ajaran Bible. Saya baru siapkan satu buku saya. InsyaAllah doakan boleh diterbitkan dalam masa terdekat. Beberapa perkara yang selari ajaran Quran dengan ajaran Bible, tetapi tidak diamalkan oleh orang Kristian. Contohnya, Bible mengajar Allah Maha Esa, orang Kristian, gereja mengajar ajaran Trinity. Bible menyatakan, do not eat pork, they must be considered unclean. Jangan kamu makan babi najis. Ada dalam Bible, tapi orang Kristian makan babi. Ini soalan cepu emas yang Dr. Zakir Naik biasa berjaya mengislamkan orang Kristian. Brother, are you Christian? Yes, I do. Do you eat pork? Yes, I do. Why do you eat pork? Because in the Holy Bible, pork is forbidden. Dalam Leviticus disebutkan, daging babi haram, do not eat pigs. They must be considered unclean. Jangan makan babi, sebab babi najis. Tahun 2017, kita heboh dengan pesta arak. Dalam Al-Quran memang lambat ayat tentang haram arak lah. Tapi dalam Bible lagi banyak tuan-tuan, arak ni haram. Dalam Bible banyak. Do not drink any wine or beer. Clearly stated dalam Bible. Same thing tentang Jesus ni Rasul. Apa yang disebutkan dalam John chapter yang ayat 3, chapter yang 17. John menyatakan bahawa bila orang ramai nampak Jesus berdakwah, mereka teruja pada Jesus. Lalu orang ramai bertanya, apakah pandangan kamu? Kawan Jesus ataupun Hawariun bertanya pada orang ramai, apakah pandangan kamu tentang orang ni? This man is really a prophet. Orang ini adalah seorang Nabi. Dan good things. Sebab tu Dr. Zakir Naik berani mencabar orang Kristian. If you could prove to me that Jesus claimed to be God, or Jesus asked people to worship him as God, I'm ready to be Christian right now. Kalau kamu boleh buktikan dalam Bible bahawa Jesus pernah menyatakan bahawa dia Tuhan dan pernah merintahkan orang ramai untuk menyembah dia sebagai Tuhan, aku sanggup masuk Kristian sekarang. Sebab memang tak ada, tuan-tuan. Betul, bila kita baca Bible ni, sebenarnya banyak kebenaran-kebenaran yang kita temui. Malangnya orang Kristian tak baca Bible. Sebab tu mereka, apa yang diajar oleh gereja bercanggah dengan apa yang diajar oleh Bible. Okey, kembali balik. Dalam surah An-Nisa ayat 164, Allah SWT jelaskan, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu, dan rasul-rasul sebahagiannya kami ceritakan pada kamu wahai Rasulullah sebelum ini. Wa rusulan lam naqsusum 'alaik, dan sebahagian rasul tidak kami ceritakan pada kamu. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah bercakap direct langsung dengan Nabi Musa AS. So dua ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa sebahagian Rasul Allah ceritakan pada kita, sebahagiannya tidak. Daripada 300 lebih orang, kita hanya tahu 25 orang saja. Okay. Namun demikian, bila kita terima definisi Rasul adalah orang yang memwahyu, jadi kitab yang Allah turunkan ada berapa? Ada 4. Tadi kata Rasul orang yang memwahyu. Jadi kenapa kitab ada 4? Tadi setuju kan?
Rasul adalah orang yang memberi wahyu. So kenapa kitab yang Allah turunkan ada 4? Yang kita tahu Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran kan? Berarti kitab yang Allah turunkan pun banyak, bukan hanya 4. Cuma kitab yang Allah sebutkan dalam Al-Quran hanya 4. Dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Ali Imran, Allah sebutkan ayat ini. Ini dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Ali Imran, depan tu beza. Qul. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah dalam surah Ali Imran, katakanlah dalam surah Al-Baqarah menyatakan orang yang beriman berkata kami beriman pada Allah wa ma unzila ilaina, dan apa yang diturunkan ke atas Nabi Muhammad SAW. Wa ma unzila, apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ialah Al-Quran. Wa ma unzila ila Ibrahim, apa yang diturunkan pada Nabi Ibrahim. Kita apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, tuan-tuan? Tahu tak? Kita tak tahu. Tapi Allah sebutkan kami beriman dengan apa yang diturunkan pada Nabi Ibrahim, apa yang diturunkan kepada Nabi Ismail, apa yang diturunkan kepada Nabi Ishaq, Nabi Yaqub wal asbat. Ibnu Katsir menyatakan al-asbat adalah Bani Israel. Demikian juga Syekh Ali Sabuni, Said Qutb, Tabari, mereka menyatakan al-asbat di sini maksudnya para anbiya pada Bani Israel. Maksudnya di sini kita orang Islam kena menerima ataupun mesti beriman. Nabi-nabi ini Allah berikan wahyu pada mereka. Cuma kita tidak tahu apakah kitab mereka. Allah tak sebutkan detail. Allah tak sebutkan detail. Tapi kita wajib beriman. Wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim. Dan apa yang kami berikan pada Nabi Musa, Nabi Isa, dan apa yang kami berikan para anbiya, la nufarriqu baina ahadin minhum, dan kami tidak membeza-bezakan di kalangan mereka, wa nahnu lahu muslimun, dan kami termasuk golongan orang yang beriman. Jadi tuan-tuan sekalian, conclusion saya gambarkan bahawa bilangan nabi banyak, ramai, demikian juga bilangan kitab pun banyak, ya. Tapi kita tidak tahu secara detail. Al-Quran menyebutkan lebih pada 4 sebenarnya. Contohnya apa? Wa yu'allim, dalam surah Ali Imran, dalam surah Al-Maidah Allah menceritakan tentang Nabi Isa alaihissalam. Wa yu'allimuhul kitaba. Cuba perhatikan ya, wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Kami mengajar pada Nabi Isa alaihissalam al-kitab, al-hikmah, at-taurat, al-injil. At-taurat kita tahu, al-injil kita tahu, al-hikmah, al-kitab apa dia? Kalau kita akan lihat kaedah bahasa Arab, al-kitab dan al-hikmah mesti di kalangan kitab-kitab wahyu. Al-kitab bukan kitab biologi, bukan kitab matematik, bukan kitab masak-masak. Semua ni nature-nya kitab wahyu. Tetapi apakah kitab ini? Wallahu a'lam bishawab. Cumanya bagi orang yang belajar dalam bidang perbandingan agama, mereka mendefinisikan bahawa Alkitab inilah kutubim dan Al-Hikmah inilah nabiim. Yang juga terkandung dalam Bible. Bible ada Old Testament, ada New Testament. InsyaAllah tentang perbandingan agama saya kemudian lah ini kita bicarakan lebih pada mukjizat Al-Quran dan sains. Baik. Namun